الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tuan Imam yang saya hormati, Tuan Bilal, tuan-tuan ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ucapan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya pada pagi ini Allah masih memberikan kepada kita semua kesihatan, kelapangan masa, sehingga kita dapat sama-sama untuk menjadi tetamu Allah, beribadah pada pagi ini di tempat yang mulia ini. Kita mengharapkan agar dengan kesungguhan kita untuk bertakarrub kepada Allah, lalu Allah campakkan ke dalam hati kita semua rasa kasih, rasa cinta, rasa sayang kita kepada Allah. Dan juga kita juga mengharapkan agar Allah meletakkan ke dalam hati-hati kita semua menyayangi, mengasihi, mencintai orang-orang yang menyayangi dan mengasihi serta mencintai Allah. Kemudian kita juga mengucapkan selawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hadirin hadirat yang saya kasihi, untuk kuliah pada pagi ini kita mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Isra ayat yang ke-7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Allah kata in ahsantum, jika kamu berbuat baik, ahsantum berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Kalau kita buat baik, berarti perbuatan baik itu adalah untuk diri kita sendiri. Wa in asa'tum falaha, dan jika kamu berbuat jahat, jika kamu berbuat dosa, maka kejahatan itu juga bagi dirimu sendiri. Buat baik untuk kita, buat jahat untuk kita juga. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pada hakikatnya bahawa Allah Subhanahu wa taala dia sekali-kali tidak memerlukan sebarang jenis ketaatan daripada hamba-Nya. Allah ni dia tak perlu, tuan-tuan, sebarang jenis ketaatan daripada hamba-Nya. Kita patuh ke, kita tunduk ke, kita rajin ke, kita beribadah ke, bagi Allah Subhanahu wa taala dia tidak ada sangkut mengaun tak ada kaitan, tuan-tuan, dengan kebesarannya, keagungannya. Justru itu Allah SWT, sebab apa? Sebab dia memang maha berkuasa, dia memang maha agung, dia memang maha perkasa, dia memang maha gagah. Maka sesungguhnya, tuan-tuan muslimin muslimat,
ketaatan itu dia tidak mendatangkan sebarang faedah kepada Allah. Maksudnya ketaatan yang hamba-hamba yang makhluk ni buat, tuan-tuan, dia tak mendatangkan faedah kepada Allah. Maknanya tidak menambah pangkat Allah, kedudukan Allah tu sebagai Tuhan yang maha agung, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha gagah daripada ketaatan kita ni. Jadi maka dari itu, sebaliknya tuan-tuan, manusia tu yang perlukan ketaatan tersebut. Kita ni yang perlukan taat, kan? Kerana redha Allah tu dia berserta dengan ketaatan makhluk. Redha Allah tu dia berserta dengan ketaatan makhluk. Dan dengan itu tuan-tuan yang dirahmati Allah, para salaf dia berpesan dengan 3 perkataan. Maka salaf mengatakan, ulama salaf kata, sekiranya perkataan ini ditimbang dengan emas sekalipun, nescaya dia tidak akan lebih berat. Ini nak menggambarkan betapa mulianya ungkapan ini, tuan-tuan. Apa dia? Yang pertama, kata ulama salaf, sesiapa yang memperelok hubungannya dengan Allah, siapa yang memperelok hubungannya dengan Allah, niscaya Allah akan memperelok hubungannya dengan sesama manusia. Saya ulangi, siapa yang memperelok hubungannya dengan Allah, niscaya Allah akan memperelok hubungannya dengan sesama manusia. Jadi pereloklah hubungan kita dengan Allah, tuan-tuan. Solatnya usahakan dengan khusyuk, kan? Dan perbanyakkan sujud. Sebab apa? Sebab dalam hadis disebutkan, apabila kita sekali sujud, Allah angkat kita 1 darjat. Sekali sujud 1 darjat. Subuh tadi ada 4 kali sujud, Allah naikkan martabat kita 4 darjat. Zuhur nanti ada 8 kali sujud, 8 darjat lagi. Darjat kita dinaikkan oleh Allah. Lagi banyak sujud, insya-Allah lagi tinggi darjat kita, tuan-tuan. Di dalam diri manusia ni, tuan-tuan, dia ada unsur jasmani dan ada unsur rohani. Jasmani memerlukan makanan, rohani juga. Kerana jasad kita ni berasal daripada tanah, tuan-tuan, maka makanan jasad ni sebahagian besarnya berpunca daripada tanah. Kita makan nasi beras padi tumbuh di tanah, kan? Dan juga makanan-makanan yang sebahagian besarnya berpunca daripada tanah. Apabila kita manusia ni, ulama kata, tuan-tuan, kita banyak saja mengisi makanan jasmani. Makanan jasmani isi perut lah. Sebab jasad ni makanan tu daripada tanah. Kalau banyak sangat kita isi makanan jasmani, tuan-tuan, dia boleh merendahkan kita. Sebab tanah tu dia bawah, kan, dia rendah. Dia boleh merendahkan darjat kita. Kalau banyak makan, dia kalau banyak makan, dia hati jadi keras pun. Tapi sebaliknya, tuan-tuan, kalau kita banyak bagi makan rohani kita, yang roh jasad kita daripada tanah dan roh kita daripada Allah, dan makanan roh sebahagian besarnya daripada atas. Jadi siapa yang memberi banyak makan rohaninya, tuan-tuan, maka karenanya sumber makannya dari atas, maka dia akan naik. Dia punya martabat, dia punya darjatnya. Kita banyak baca Quran, sebab Quran tu datangnya daripada Allah, kan? Daripada tempat yang tinggi, yang mulia. Jadi martabat kita akan naik. Kita solat itu pun Rasulullah jemput daripada atas, tuan-tuan. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, kan, Rasulullah jemput di Sidratul Muntaha. Jadi apabila kita banyak solat, martabat darjat kita akan naik.
Jadi tuan-tuan, dalam kehidupan kita, jasmani kita kurang makan tak apa, jangan rohani kita kurang makan, kan? Jasmani kurang makan tak apa, jangan rohani kita kurang makan. Jadi saya balik pada tadi, para salaf mengatakan siapa yang memperelok hubungannya dengan Allah, niscaya Allah akan memperelok hubungannya dengan sesama manusia. Maknanya kalau kita insya-Allah dengan banyak solatnya, dengan qiyamul lailnya, dengan Al-Qurannya, dengan berzikirnya, dengan berselawatnya, insya-Allah dengan sendirinya hablum minan nas kita akan bagus. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Di mana sahaja kamu berada, kamu akan ditimpa kehinaan, melainkan apabila menjaga dua hubungan, hablum minallah dan hablum minan nas. Maka ulama salaf kata tadi, siapa yang memperelok hubungannya dengan Allah, insya-Allah Allah akan memperelok hubungannya dengan manusia. Pertama. Kemudian yang kedua, sesiapa yang memperelok urusan batinnya, niscaya Allah akan memperelokkan urusan zahirnya. Siapa yang memperelok urusan batin, siapa yang bersihkan hati. Kan yang luaran ni tuan-tuan, biasanya dia adalah gambaran apa yang ada di dalam. Kalau hati kita bersih, sebab iza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahya qalbu. Dalam tubuh manusia ada segumpal daging, seketul darah. Kalau baik, dia baik semua. Kalau rosak, kotor, berpenyakit, maka rosak, kotor serta berpenyakitlah semua. Ala wahya qalbu, itulah dia yang dinamakan dengan hati, tuan-tuan. Jadi kalau hati itu baik, insya-Allah mulut kita pun akan memperkatakan yang baik saja. Kalau hati itu bersih, pandangan kita pun bersih. Kalau hati pun bersih, pendengaran kita pun bersih. Kalau hati baik, tangan kita akan ambil yang baik-baik, yang hak kita saja. Hak orang kita tak akan ambil. Kalau hati baik, kaki akan melangkah tempat yang baik-baik saja. Dia tak akan pergi ke tempat yang dicemar, yang boleh mencemarkan kemurnian, kebersihan hatinya itu. Dua, siapa yang memperelok urusan batinnya, maka Allah, niscaya Allah akan memperelok urusan zahirnya, kata ulama salaf. Yang ketiga, sesiapa yang mengutamakan urusan akhiratnya. Siapa yang mengutamakan akhiratnya, niscaya Allah akan mencukupkan urusan dunia dan akhiratnya. Siapa yang mengutamakan urusan akhiratnya, Allah akan cukupkan urusan dunia dan juga urusan akhiratnya nanti, tuan-tuan. Jadi maka dari itu utamakanlah akhirat. Dunia akan datang kepada kita dengan berlutut. Utamakan akhirat, dunia akan datang dengan kita secara berlutut, tuan-tuan. Rebutlah kebahagiaan akhirat. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Rebutlah kebahagiaan akhirat, jangan lupa habuan kamu di dunia. Buat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Tu Allah suruh rebut akhirat dulu. Kan pelik ayat ini, kita masih hidup di dunia, sepatutnya Allah suruh rebut dunia dulu, sebab akhirat kemudian kan datangnya. Tapi Allah kata rebutlah kebahagiaan akhirat, tapi jangan lupa habuan kamu di dunia. Itu nak menunjukkan, yakin dan percayalah, apabila kita mengutamakan urusan akhirat, yakin percayalah dunia akan datang secara berlutut kepada, menghina diri kepada kita, tuan-tuan. Kan? Okey. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tadi saya sebut ketaatan kita, dia tidak menambah pangkat dan kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Maha Penguasa. Begitu juga tuan-tuan, keingkaran, kemaksiatan, dosa manusia ni, dia juga tidak akan menjejaskan kemuliaan Allah. Manusia derhaka, semua duk pakat-pakat derhaka pada Allah, dia tak jejaskan
kemuliaan Allah. Sebaliknya, kejahatan, keengkaran manusia itu, dia akan ditanggung segala akibatnya oleh manusia itu sendiri. Kemudian di samping itu tuan-tuan, berkaitan tentang dosa maksiat yang dilakukan oleh manusia ni tuan-tuan, dia terbagi dua. Dia terbagi dua. Sufyan Tsauri menyebutkan, kullu maksiatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha. Apa kata Sufyan Tsauri? Kullu maksiat, setiap dosa, setiap maksiat, an syahwat, yang berpunca daripada syahwat, yang berpunca daripada nafsu, fa innahu yurja ghufranuha, maka sesungguhnya ada harapan untuk diampunkan. Maksiat, dosa yang berpunca daripada nafsu, ada harapan untuk diampunkan oleh Allah. Sebaliknya tuan-tuan, yang kedua, wa kullu maksiatin anil kibri, wa kullu maksiatin anil kibri, dan setiap dosa, setiap maksiat itu berpunca daripada kesombongan, daripada keangkuhan, daripada kebongkakan. Fa innahu la yurja ghufranuha, maka sesungguhnya mungkin tidak ada harapan untuk diampunkan oleh Allah. Maksudnya dosa yang dilakukan oleh manusia puncanya nafsu, ada harapan untuk diampunkan. Tapi dosa yang berpunca daripada angkuh, sombong, takbur, bongkak, tuan-tuan, la yurja ghufranuha. Sufyan Tsauri kata tidak ada harapan untuk diampunkan. Sufyan Tsauri merujuk kepada lianna maksiatal iblis kana asluha minal kibr. Dia merujuk kepada ni, kepada iblis. Apa Sufyan Tsauri kata? Dosa yang dibuat oleh iblis, yang dilakukan oleh iblis, puncanya adalah minal kibr, daripada sombong, daripada angkuh, daripada bongkak. Dan iblis ni angkuh, sombong, bongkak, tuan-tuan. Dia mengatakan kepada Adam, kepada Allah, apabila Allah suruh sujud kepada Adam, ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, engkau jadikan aku daripada api wahai Allah, wa khalaqtahu min tin, engkau jadikan Adam tu daripada tanah. Takkan aku nak sujud kepada dia? Ini angkuh, sombong, kibir, takabur, tuan-tuan. Dia apabila iblis mengatakan begitu, Allah kata aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kau enggan sujud, kau takbur, kau bongkak, sombong, maka kau termasuk kalangan hamba yang kufur, derhaka. Jadi Sufyan Tsauri merujuk kepada itu tadi, dan dosa yang dilakukan dengan kesombongan, tipis harapan untuk diampunkan oleh Allah, sebab iblis buat dosa kerana angkuh, kerana sombong. Sebaliknya, ada makana asluha minas syahwat. Sebaliknya, dosa yang dilakukan oleh Adam puncanya nafsu, puncanya syahwat. Allah kata kepada Adam, kamu tinggallah dalam surga ni, semua boleh, satu saja, jangan kamu hampir syajar, pokok tu, dan kamu jangan makan buahnya. Di atas dorongan nafsu juga yang digerakkan oleh iblis, maka Adam melanggar perintah Allah. Adam melanggar perintah Allah, maknanya puncanya nafsu. Kerana puncanya nafsu, dan Allah campakkan Adam ke bumi. Namun Allah kata fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu wattawwabur rahim. Adam diminta ampun kepada Allah, dan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, balik kepada sombong, angkuh tadi tuan-tuan, hari ini pun ramai orang yang sombong, ramai orang yang angkuh. Apa tak sombongnya? Apabila dia mengatakan produk ciptaan manusia ni lebih baik daripada produk ciptaan Allah, sombonglah tu. Dia kata hasil produk buatan manusia ni lebih baik daripada produk buatan Allah. Apa tak sombongnya, apa tak angkuhnya kalau begini? Maknanya undang-undang ciptaan manusia itu lebih baik daripada apa yang diturunkan oleh Allah. Sombonglah tu, angkuhlah tu. Dan yang lagi parah tuan-tuan, apabila bukan saja dia kata, dia mengatakan undang-undang ciptaan manusia itu lebih baik, dia hina pula yang Allah punya, tuan-tuan. Itu lagi parah lah.
kan? Dia tidak mengiktiraf produk Allah, kemudian menghina pula apa yang diturunkan oleh Allah. Apa tak hinanya? Kalau laksanakan potong tangan boleh buat sup, tu hina lah tu, kan? Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita maklum bahwasanya Allah ini dia maha gagah, Allah maha perkasa, dia maha agung dan maha kaya. Tentulah apa yang datangnya daripada Allah tu sesuai dengan sifat Allah lah. Dia gagah, agung dan perkasa. Apa yang dijadikan, yang diturunkan Allah tu sifatnya seperti kegagahan Allah, keperkasaan Allah dan keagungan Allah. Tapi sebaliknya kita manusia ni kan lemah tuan-tuan, dhaif, tidak sempurna. Tentu produk ciptaan manusia itu sifatnya lemah dan tidak sempurna juga, sesuai dengan sifat manusia itu. Itu makanya ulama mengatakan tuan-tuan, takabur, sombong ni dia terbagi tiga. Yang pertama sombong kepada Allah. Sombong kepada Allah, itu yang saya sebutkan tadi kan. So semayang tak semayang, so puasa tak puasa, so laksanakan syariatnya tak mau terima. Pertama. Yang kedua sombong dengan Rasul. Sombong dengan Rasul. Sombong dengan Rasul termasuklah kalangan mereka yang anti hadis, kan? Itu sombong kepada Rasul. Tidak mau melaksanakan sunnah Rasul, menghina sunnah Rasul. Kemudian yang ketiga adalah sombong kepada sesama makhluk, sesama manusia. Takrifan sombong kepada sesama makhluk ni Rasulullah sebut batrul haq wa ghamtun nas. Batrul haq wa ghamtun nas, itu takrifan dia tuan-tuan. Batrul haq maknanya menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, menghina manusia. Itu sombong. Batrul haq wa ghamtun nas, menghina manusia, menolak kebenaran, menghina manusia. Itu sombong. Sebagai ulangan tuan-tuan, punca sombong kepada manusia ni 5 perkara. Yang pertama kerana pangkat kedudukan. Dia pangkat besar, dia pangkat tinggi, dia ada kedudukan besar. Dia sebagai pemimpin besar, dia jadi sombong, dia angkuh, dia bongkar. Itu makanya berkaitan dengan kepimpinan ini tuan-tuan, pemimpin ni, satu hari Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah," kata sahabat ni, "Iza kharajta minad dunya fa zahrul ardi khairul lana am batnuha?" Sahabat tanya, "Ya Rasulullah," kata sahabat, "jika kamu telah keluar daripada dunia ini," maksudnya jika kamu telah wafat, jika kamu telah meninggal dunia, maka dia kata di atas bumi lebih baik atau di dalamnya lebih baik untuk kami. Sahabat tanya macam tu tuan-tuan. Maksudnya kalau kau dah tak ada nanti ya Rasulullah, untuk kami ni mana bagus? Kat atas ke kat bawah? Di atas dunia ataupun di bawah? Maknanya hidup ke mati? Gitulah tuan-tuan. Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Abu Hurairah kata, "Iza kana umara'ukum khiyarukum." Yang pertama, "Iza kana umara'ukum khiyarukum." Rasulullah kata, jika pemimpin pemerintah kamu itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang adil. Pertama. Yang kedua, wa aghniyaukum askhiyaukum, dan orang-orang kaya dari kalangan kamu adalah orang yang pemurah, orang yang dermawan. Wa umurukum sura bainakum, dan urusan kamu itu dimusyawarahkan antara sesama kamu. 3 perkara. Yang pertama, apabila pemerintah itu adil, baik. Yang kedua, orang kaya, banyak orang kaya yang dermawan. Yang ketiga, urusan kita ni dimusyawarahkan. Apa Rasulullah kata? Fa zahrul ardi khairul lakum min batniha. Di atas lebih baik dari bawah.
Di atas bumi lebih baik pada babaknya hidup lebih baik mati, lebih baik daripada mati. Kalau seandainya kamu dipimpin oleh pemerintah yang adil, orang kaya dari kalangan kamu adalah orang yang pemurah, dan urusan kamu itu dimusya wa amruhu surah bainahum. Al-Quran pemerintah, urusan itu dimusya, dimusyawarahkan. Maknanya di atas lebih baik daripada di bawah. Kalau tiga perkara ni Rasulullah kata. Tapi Rasulullah lanjutkan hadis ini, tuan-tuan, wa iza kana umara'ukum sirarukum. Tapi apabila pemimpin kamu itu adalah pemimpin yang zalim, Rasulullah kata, pemimpin kamu itu adalah pemimpin pemerintah yang orang terdiri pada kalangan orang-orang yang jahat, Rasulullah kata. Sebaliknya, wa aghniya'ukum bukhala'ukum, wa aghniya'ukum bukhala'ukum. Orang kaya dari kalangan kamu kedekut, bakhil, kikir, tangkai jering. Orang kaya dari kalangan kamu. Kemudian apa lagi Rasulullah kata, wa umurukum ila nisaikum, dan urusan kamu itu diserahkan kepada perempuan, kepada wanita. Urusan itu diserahkan kepada wanita. Maknanya ni siapa yang betul ni, dia ke bini dia? Siapa yang kontrol dia ni kan? Kita kan, queen control, isteri kita kontrol kita. Mana siapa yang suami ni? Dia suami ke isteri dia suami? Jadi urusan tu diserahkan kepada wanita. Apa jawab Nabi SAW? Dan tujuan Rasulullah kata, batnul ardi khairul lakum min zahriha. Bawah lebih baik pada atas, Rasulullah kata. Maknanya mati lebih baik lah, Rasulullah kata. Kalau seandainya pemimpin kamu tu pemimpin yang zalim, orang kaya dari kalangan kamu tu kedekut, dan urusan tu diserahkan kepada wanita, bacol, mati lebih baik lah, Rasulullah kata. Bawah lebih baik daripada di atas. Rasulullah kata begitu. Okey. Jadi tuan-tuan, balik pada tadi, zalim tu puncanya saya kata 5 perkara. Yang pertama kerana pangkat, kerana kedudukan, kerana dia berkuasa. Yang kedua kerana kekayaan, harta banyak. Dia jadi zalim sebab apa? Dia jadi takbur, bukan zalim, dia takbur, dia jadi sombong. Sebab apa? Sebab dia banyak harta, dia kaya. Dia ingat semua boleh beli dengan duit, tuan-tuan. Yang ketiga, punca sombong ni, angkuh ni, puncanya kerana dia pandai, cerdik, pintar. Dia rasa dia banyak ilmu. Dia jadi sombong. Orang lain semua bodoh, dia seorang pandai. Yang keempat, kerana keturunan. Dia rasa dia keturunan bangsawan sebagainya. Yang keempat, kalau orang perempuan kerana cantik, orang lelaki kerana handsome. Dia jadi sombong sebab tu. Saya nak fokuskan kerana apa tadi? Kerana banyak ilmu. Banyak ilmu tu, tuan, ada orang sombong dengan ilmu yang banyak. Padahal ilmu tu adalah anugerah Allah. Dan Allah boleh bagi dia bila-bila masa, Allah boleh cabut, tuan-tuan, bila-bila masa. Ada orang yang pandai sangat, dia jadi gila, tuan-tuan, Allah cabut. Dalam hal ini, tuan-tuan, saya nak kongsikan satu kisah motivasi menarik, tuan-tuan. Disebutkan dalam kisah ini, ada sepasang suami isteri yang dah berumur, umur 80-an lebih begitu. Dan dia hidup di kaki bukit yang kerjanya bercocok tanam, tuan-tuan. Untuk sara hidup dia, dia bertanam, bercocok tanam. Satu malam, isterinya ni bermimpi. Nenek ni bermimpi. Dalam mimpinya, dia nampak ada seorang lelaki yang berpakaian putih, wajah bercahaya. Kemudian nasihat kepada nenek ni, pada wanita tua ini. Dia kata, carilah bekalan untuk perjalanan kamu hidup di akhirat nanti. Dia nasihatkan nenek ni suruh belajar, bawa bekalan untuk bekalan hari akhirat. Maka selepas dalam mimpi ni disampaikan nasihat tu, yang orang yang putih-putih wajah bercahaya ni pun hilang. Besok paginya, terjaga daripada tidur, dia pun cerita dengan suami dia, bang, malam tadi saya mimpi, dia kata, ada orang berpakaian putih-putih, wajahnya bercahaya. Dia nasihatkan kita supaya kita cari bekalan untuk hari akhirat. Dan suaminya pun akur. Okey, kita pergi ke pondok mana-mana, dia kata, untuk belajar ilmu akhirat. Siaplah bekalan, tuan-tuan.
Kemudian tak jauh daripada tempat dia tinggal ni memang ada satu pondok, satu pesantren, kan? Satu tempat orang belajar, tuan. Pergi sampai dia ke pondok tu, dia jumpa dengan ustaz, dengan tuan guru. Tuan guru, ustaz, dia kata, saya duduk sana, di kaki bukit sana, kami suami isteri tinggal di sana, dia kata, dan kami datang kemari nak belajar untuk bekalan kehidupan kami nanti di akhirat. Ustaz tadi dah tengok atas, tengok bawah, orang tua dah tua dah, tuan. Boleh ke makcik-makcik ni belajar, dia kata. Dah tua macam ni, dia kata. Ingat berhabis boreh je, dia kata. Dah tua sangat, bimbang. Saya ajar masuk dengan kanan, keluar telinga kiri, masuk dengan kanan, keluar kiri, ataupun telinga kanan tak masuk, telinga kiri pun tak keluar, dia kata. Jadi orang tua ni pun akur lah, sebab dia dah tua. Bimbang belajar banyak kali pun tak mudah masuk, dah tua dah, kan, dia kata. Dia pun akur. Apa ustaz tu kata, tuan guru tu kata, apalah pakcik duduk rumah je lah. Duduk rumah je lah. Sebab saya pun tak larat nak mengajar orang tua macam ni, dia kata. Lalu tuan-tuan, orang tua ni pun akur, dia kata tak apalah ustaz, kami duduk rumah je lah. Tapi sebelum kami balik, dia kata, bagilah kami satu amalan-amalan yang mudah yang boleh kami amalkan untuk bekalan kami. Jadi tuan guru tadi, ustaz tadi pun akur lah, tuan-tuan. Macam ni lah pakcik, dia kata. Senang aja. Pakcik baca bismillah je. Mana-mana pakcik pergi, apa saja yang pakcik buat, bismillah. Okey, dapatlah dia satu amalan. Dan semua barang-barang bekalan tadi diserahkan pada pondok bagi murid-murid yang ada kat pondok tu. Dia pun balik. Dalam perjalanan itu dah disebut kan, suami isteri ni, bismillah, 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 bismillah. Nak mula kerja, bismillah, bismillah, sepanjang hari, sepanjang masa. Seminggu selepas tu, tuan-tuan, menurut kisah ini, tuan-tuan, di kampung tersebut, di qaryah tersebut, tuan-tuan, dikejutkan bau yang begitu harum, bau yang begitu wangi, tuan-tuan. Heboh orang kampung ni, daripada mana bau wangi sangat ni, dia kata. Maka ketua JKK kampung tu, tuan-tuan, bagi, dia kata, jom kita cari mana ni, dia kata, sumber, kan, sumber bau wangi ni. Dan bawa sekali lah ustaz, tuan guru tadi, tuan guru, jom kita cari dekat mana ni sumber bau begitu wangi ni. Cari punya cari, tuan-tuan, rupanya sumber bau wangi ni daripada rumah kecil yang ada di kaki bukit ni, tuan-tuan. Rumah orang tua dua orang tadi lah yang duduk kat situ. Apabila sampai situ, bagi salam, tak jawab salam. Rupanya rumah tu ada lubang kecil, tuan. Ada seorang yang mengintai. Didapati dalam rumah tersebut ada dua jasad yang telah terbaring dan tidak bergerak. Maka buka pintu, rupanya pintu tak berkunci. Rupa didapati, tuan-tuan, orang tua dua orang ni dah meninggal dunia, tuan. Dan bau wangi tadi puncanya daripada orang tua dia, daripada jasad, daripada jenazah dia, tuan-tuan. Bau wangi, bau semerbak wangi jenazahnya. Allahu Akbar. Jadi ustaz tadi, tuan guru tadi pun masuk, dia tengok, aku kenal orang tua ni, dia kata. Orang tua ni lah yang datang tempat aku dulu, dia kata. Aku ajar baca bismillah kat dia. Kemudian ustaz tadi fikir, dia kata baca bismillah aja, dia kata mayat dia bau wangi, jenazah dia bau harum semerbak, sekampung bau, dia kata. Tentu aku nanti, aku ni orang banyak ilmu, dia kata. Ilmu macam-macam ilmu ada, dia kata. Ilmu fiqh aku ada, ilmu mantik, bayan, manik, semua ada, dia kata. Tentu apabila aku mati nanti, dia kata, jenazah aku ni lebih wangi daripada orang tua ni. Jadi tuan-tuan, menurut ceritanya, apabila ustaz tuan guru ni balik, tuan-tuan, sebenarnya tak lama lepas tu dia bagi nasihat, wasiat kepada murid-murid dia. Dia kata apa? Nanti kalau saya meninggal dunia, seminggu jenazah saya jangan dikebumikan. Dia pesan dia, tuan-tuan. Sebab dia kata tentulah mayat dia ni bau wangi daripada orang tua yang hanya ada ilmu baca bismillah saja, tuan-tuan. Takdir Allah, tak lama kemudian meninggal dia. Apabila meninggal, tuan-tuan, belum sampai seminggu lagi, tuan, 3 hari baru, tuan,
kampung tu dah bau busuk. Pondok tu dah bau busuk, bau mayat, bau busuk. Pelajar-pelajar pondok tu cabut lagi balik, tuan-tuan, tak boleh belajar, dia dah bau busuk sangat. Seminggu mereka pakat-pakat, dia kata ni tak boleh ni, kita kena kebumikan jenazah tok guru ni, dia kata tak boleh, ni mengganggu lingkungan, mengganggu kampung ni, bau busuk. Ni tuan-tuan, tak boleh, dengan ilmu pun tak boleh sombong, tuan-tuan, kan? Tak boleh angkuh, tak boleh sombong dengan ilmu. Okey, kita balik kepada ayat yang saya bacakan awal tadi, tuan-tuan. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha tadi. Jadi tuan-tuan, saya sebutkan tadi bahwasanya segala jenis ketaatan seorang hamba tu, kan, dia tidak menambah kuasa Allah, dan sebarang jenis kederhakaan hamba itu dia juga tidak menjejaskan kemuliaan Allah. Sesuai dengan ayat tadi, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jahat, kejahatan itu balik pada diri sendiri. Kemudian di samping itu, tuan-tuan, sebarang apa juga peraturan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kepada hamba-Nya, apa saja undang-undang, apa saja peraturan, apa saja syariat yang Allah Subhanahu Wa Taala datangkan kepada kita, ini semata-mata untuk mengatur kehidupan kita manusia, tuan-tuan. Agar apa? Agar kita ni dapat menikmati kebaikan daripada peraturan tersebut. Agar dapat kita nikmati kebaikan daripada syariat tersebut. Sebab syariat tersebut dia mendatangkan kebaikan. Yakin dan percayalah, segala apa yang didatangi, diperintahkan oleh Allah suruh buat, dia pasti datang kebaikan. Segala apa yang dilarang oleh Allah, dia mesti mendatangkan keburukan. Allah kata jangan minum arak, kan, sebab arak tu boleh mendatangkan keburukan. Allah kata jangan berzina, berzina tu boleh datangkan keburukan. Jadi tuan-tuan, maka setiap pelanggaran hukum oleh manusia terhadap peraturan-peraturan Allah, tuan-tuan, kesan negatifnya dia akan dirasai oleh manusia, sama ada di dunia apatah lagi nanti di akhirat. Kesannya, setiap yang melanggar hukum Allah, setiap yang melanggar perintah Allah, setiap yang melanggar syariat Allah, kesannya pasti akan datang kepada manusia itu balik. Jadi kalau kita taat, akan datang ketenangan. Solat dia mendatangkan ketenangan. Puasa pun, tuan-tuan, dia akan mendatangkan kebaikan kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau kita berjudi, dia akan datang keburukan. Kalau kita minum arak, dia akan datang keburukan. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati Allah, di samping itu Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 81, ayat 82. 81-82 Allah kata, bala man kasaba sayi'atan wa ahatat bihi khati'atun fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bala man kasaba sayi'atan, bahkan Allah kata sesungguhnya barang siapa yang berbuat dosa, kan, dan telah diliputi oleh dosanya, kan, fa ulaika ashabun nar, maka itulah dia penghuni neraka. Hum fiha khalidun, mereka akan kekal di dalamnya. Siapa yang buat dosa dan dia telah diseliputi dosanya, dia akan dicampakkan dalam neraka. Hum fiha khalidun, kekal. Ulama mengatakan dosa ini adalah dosa syirik, tuan-tuan. Dosa syirik ini dia membolehkan orang kekal dalam neraka. Tapi dosa-dosa besar yang lain, apabila kita tidak syirik, tuan-tuan, artinya walaupun dicampakkan ke dalam neraka, na'udzubillah, dia akan dikeluarkan balik ke syurga. Dia akan dimasukkan ke syurga, insya-Allah. Kemudian ayat yang ke-82 Allah kata wallazina amanu wa amilus solihat. Bahkan Allah kata dan mereka dan orang-orang yang beramal, yang beriman dan beramal soleh, ulaika ashabul jannah, mereka itu penghuni syurga. Hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah, sebenarnya
Kita tak ada bahasa, tahu tuan-tuan, tak ada bahasa untuk nak menggambarkan bagaimana sebenarnya kehidupan nanti di akhirat, tuan. Tak ada bahasa sebenarnya untuk nak gambarkan kehidupan di sana, sama ada kesengsaraannya ataupun kebahagiaannya. Tak ada bahasa yang kita nak boleh lafaz gambarkan, nak menggambarkan sengsaranya hidup di akhirat bagi mereka yang derhaka tadi, dan bahagianya hidup dalam surga bagi mereka yang beramal soleh. Tak ada bahasa sebenarnya, tuan-tuan, untuk nak mengungkapkan. Sebagai satu contoh, kan, dalam hadis yang bersumber daripada Sayyidina Ali, Rasulullah SAW menyebutkan bahawasanya Rasulullah kata, dalam Jahannam nanti, dalam Jahannam ni dah tak tanggung panas ni, tuan-tuan, ada satu lembah, Rasulullah kata, dan lembah ini, neraka Jahannam pun terganggu dengan kepanasan lembah ni, tuan-tuan, dengan panasnya lembah ni. Neraka Jahannam pun terganggu, sehingga riwayat mengatakan dalam satu hari 70 kali neraka Jahannam ni minta berlindung kepada Allah daripada lembah tu. Apa nama lembahnya? Nama lembahnya adalah Jub Al-Hazan. Jub Al-Hazan. Tuan-tuan tahu untuk siapa lembah ini disediakan? Lembah ini disediakan untuk pembaca Al-Quran, tuan-tuan. Pembaca Al-Quran yang menyelewengkan peranan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Maknanya dia membaca Al-Quran tujuan nak dapat harta habuan, harta benda dunia. Maknanya dia selewengkan peranan Al-Quran itu diturunkan. Al-Quran diturunkan adalah sebagai zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin, sebagai hudal linnas, petunjuk panduan hidup kepada manusia. Dan Al-Quran juga diturunkan sebagai Al-Furqan, pembeza antara hak dan batil. Tapi dia mengambil Al-Quran demi untuk dapat habuan harta benda dunia sahaja. Itu saja yang dia diperlukan daripada Al-Quran. Dan Allah sediakan satu lembah dalam Jahannam tu nama Jub Al-Hazan. Jahannam pun 70 kali minta berlindung kepada Allah daripada kepanasan Jub Al-Hazan itu, tuan. Na'udzubillah. Ini boleh dikatakan azab yang berat. Dan azab yang ringan kan digambarkan Allah sediakan, hadiahkan sepasang selipar daripada api neraka yang diberikan kepada Abu Talib, kan? Pakai selipar tu cukuplah menyebabkan otak menggelegak, menggelegak otak. Bagi mereka yang dihadiahkan sepasang sepatu kasut daripada neraka, dia mengatakan inilah azab yang paling berat, padahal dia hanya mendapat azab yang paling ringan. Itu saya katakan tadi, tak ada bahasa untuk menggambarkan bagaimana azab dalam neraka dan juga kebahagiaan yang dirasai oleh penghuni surga, tuan-tuan. Dan tak ada bahasa yang kita nak andaikan. Segalanya dia tak pernah terjangkau oleh fikiran kita sebagai manusia, kan? Jadi kesengsaraan, kebahagiaan hidup dekat dunia ni, tuan-tuan, dia bukan bandingannya. Sengsara hidup kat dunia ni bukan bandingan untuk nak dibandingkan dengan akhirat sana, kan? Azab yang ditimpakan kepada manusia dekat dunia ni sebagai contoh, kan? Walaupun dihumban ke dalam api, tuan-tuan, kita ni dihumban dalam api, biarpun kesakitannya tak tertanggung, namun dia akan berakhir dengan kematian. Apabila mati, berakhirlah kesakitan fizikal tu, jasad tu yang dibakar tadi. Tapi bayangkan kalau diazab di sana, mana ada akhir dengan kematian. Maka dikatakan penghuni neraka kerana tak tahan menanggung azab, dia minta kepada Allah agar azabnya itu dikurangi kepada malaikat. Wahai malaikat Zabaniyah, sampaikanlah kepada Allah agar Allah mengurangi azab yang Allah berikan kepada kami ini. Okey, tunggu, kata malaikat Zabaniyah. Tuan-tuan tahu, kata malaikat Zabaniyah tu, tunggu berapa lama ahli neraka tunggu nak dapat jawapan sama ada Allah nak ringankan atau tidak. 1000 tahun tunggu, tuan-tuan. 1000 tahun tunggu baru dapat jawapan. Rupa jawapannya adalah jawapan yang mengecewakan mereka. Aku takkan kurangi azab untuk Allah, kata. Itu akhirnya penghuni neraka dia mohon kepada malaikat, wahai malaikat Zabaniyah, tolonglah bagi tahu kepada Allah agar Allah mematikan sahaja kami ini. Apa jawapan malaikat Zabaniyah? Kat sini mana ada mati dah, dia kata. Kat sini tak ada mati dah. Allah.
Itu yang saya katakan tadi tuan-tuan, dia tak ada bahasa yang nak digambarkan bagaimana hebatnya azab Allah Subhanahu wa taala ini. Sebaliknya, kesenangan dan kebahagiaan hidup di dunia ni pun tuan-tuan, dia sekedar satu kerehatan, kelezatan makan minum yang akhirnya menjemukan. Hidup kat dunia yang senang macam mana pun, rehat macam mana pun tuan-tuan, makan minum tu akhirnya dia menjemukan, kan? Paling sedap pun sajian makanan manusia yang makan manusia ni adalah sebelum perut kenyang. Apabila dah kenyang perut, sedap macam mana pun tak sedap kan? Itulah hidup di dunia tuan. Saya ingat saya pernah sebutkan pengalaman saya masa belajar. Saya belajar di universiti di Padang, Sumatera dulu tuan-tuan. Satu hari di kampus tempat saya belajar tu, Governor Sumatera Barat ketika itu datang ke kampus untuk berkongsi pengalaman dengan mahasiswa. Di antara cerita yang menarik, dia kata, saudara-saudara, dia kata, masa saya jadi mahasiswa dahulu, dia kata, saya susah, saya miskin, bapa saya tak mampu. Dan apabila saya lalu, dia kata, dekat restoran nasi padang ni kan dia punya lauk dia banyak tu kan. Lauk tu kalau hidang bersusun-susun penuh meja lauk kan. Masa tu dia kata duit tak ada, telan air liur, dia kata. Tak ada duit, telan air liur, dia kata. Sekarang ni saya dah jadi governor, dia kata, ada duit sikit, dia kata, tapi dia kata bolehlah beli makanan tu, doktor pula tak bagi makan, dia kata. Sebab apa? Sebab saya dah package dah, kencing manis ada, darah tinggi ada, jantung pun sakit, ada sakit jantung, dia kata. Itulah kehidupan dunia sebatas tu tuan-tuan, kan? Masa tak ada duit, kan, nak makan, masa nak makan tak ada duit, tapi dah ada duit tak boleh makan pula tuan-tuan. Itulah, sebatas itulah kebahagiaan hidup di dunia ni tuan-tuan. Itu belum diambil kira bagi kelaziman hidup mewah, seperti yang dialami oleh orang-orang hartawan, jutawan tuan-tuan. Dia juga kerap kali terdedah dengan berbagai pantang larang, kan? Dengan saya katakan tadi, dengan darah tingginya, dengan kencing manisnya, dengan sakit jantungnya, kan? Dia semua menjadi noktah, menjadi titik kepada kebahagiaan dan kesenangan mereka, kan? Sekalipun mereka seorang jutawan, seorang hartawan, seorang yang banyak duit, kan? Tapi hidup macam tawanan. Tu tak boleh, ni tak boleh, tu tak boleh, kan? Kalau makan banyak mana pun, kita duit banyak tu, tuan makan boleh makan banyak mana, kan? Roti canai paling kuat pun 2 keping tu tuan. Roti canai telur 2 keping tu dah kuat dah, kan? Mana ada orang kaya makan roti canai 10 keping? Tak ada, tak mampu. Tak ada. Nasi lemak kita boleh makan 1-2 bungkus je, tuan. Mana ada orang makan nasi lemak 10 bungkus? Tak ada. Itulah, sebatas itulah tuan-tuan kesenangan hidup dekat dunia ni tuan-tuan, kan? Jadi sekedar tu artinya kebahagiaan dan kesenangan hidup dunia ni dia terbatas tuan-tuan, dia terbatas, kan? Jadi oleh sebab itu apabila insan manusia ni dia telah menjalani hidup di dunia ni, yang pertama atas dasar keimanan, atas dasar ketaatan, atas dasar ketakwaan dia kepada Allah, maka tak syak lagi bahawa Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan menunaikan janjinya sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 82 tadi, kan? Di mana golongan mukminin dan muttaqin akan ditempatkan dalam surga khalidina fiha abada, dalam surga kekal selamanya. Dan keindahan surga tu Allah gambarkan surah Al-Baqarah yang kita selalu baca, wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min samaratir rizqa qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Ini digambarkan keindahan surga, tuan-tuan. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan beramal saleh. Apa? Bahawa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Surga yang mengalir sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki, buah-buahan dan
di dalam surga itu, kan? Mereka mengatakan, qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabiha. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Maknanya buah sama yang kita dapat makan kat dunia dahulu, anggur sebagai contoh. Tapi anggur je, nama anggur je tuan-tuan, tapi dia punya kelezatan, keindahan, kesedapan tak sama dengan macam anggur kat dunia. Tak sama. Dia kata inilah makanan yang kami makan kat dunia dahulu, dia kata, tuan. Kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kan? Dan di samping itu Allah anugerahkan kepada mereka azwajun, isteri-isteri mutahharah, yang suci, isteri yang suci, wa hum fiha khalidun, dan mereka kekal. Jadi tuan-tuan, maka dikatakan orang-orang yang beriman, yang senantiasa berusaha untuk mempertingkatkan ketakwaannya semasa kat dunia ni, dia adalah golongan yang senantiasa terikat dengan peraturan, kan? Orang beriman ni dia terikat dengan peraturan, tuan-tuan, ya, dengan pantang larang, kan? Jadi orang yang patuh, yang menerima syariat, yang menerima hukum undang-undang Allah, tuan-tuan, yang patuh dekat dunia ni, Allah janji untuk bagi balasan mereka, untuk letakkan mereka nanti ke dalam surga yang tidak lagi terikat dengan peraturan, hukum dan undang-undang. Dalam surga rupanya tak ada undang-undang dah, tuan-tuan, tak ada peraturan dah. Tapi syaratnya kita boleh masuk ke sana, syaratnya kita mesti menerima peraturan undang-undang Allah semasa di dunia. Kalau tak terima, jangan haraplah untuk dimasukkan ke dalam surga, untuk berada di tempat yang tak ada peraturan, yang tak ada undang-undang. Undang-undang dalam surga ni cuma masa Nabi Adam dulu adalah undang-undang, tuan-tuan, kan? Allah kata, kamu duduk kat sini, syaratnya satu je, undang-undangnya satu je, jangan kamu hampiri pokok ni. Itu undang-undang. Tapi apabila kita nanti tak ada dah, tuan-tuan, tak ada undang-undang, tak ada peraturan dah dalam surga. Kalau di dunia kita dilarang untuk minum arak, sana minumlah arak, tuan-tuan. Minumlah berapa tuan-tuan nak minum. Arak dekat sana dia tak pakai botol, dia pakai sungai, tuan-tuan. Arak dalam surga tu dia mengalir sungai dalam arak. Mengalir arak dalam sungai, tuan-tuan. Tak ada lah. Tuan-tuan nak berpasangan, isteri disediakan azwajum mutahharah, Allah kata tadi, yang suci, bersih, isteri yang suci. Allahu akbar. Jadi di sana tak ada dah, dalam surga tak ada peraturan, tak ada undang-undang dah, tuan-tuan. Buatlah suka hati tuan-tuan nak buat. Puncanya kita masuk ke sana sebab kita ni akur dengan undang-undang syariat, dengan hukum Allah semasa kat dunia ni, kan? Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, tempoh yang penuh dengan pantang larang telah dilalui dengan jayanya semasa kat dunia. Kita dah berhasil melalui pantang larang kehidupan dunia ni. Jadi sebagai ganjarannya, mereka ditempatkan di dalam surga yang dikelilingi oleh sungai-sungai yang mengalir, maka sungai-sungai itu dikatakan tiada bandingan dengan dan tidak ada bandingan dan sukar untuk nak dibayangkan keindahan yang ada dalam surga, kan? Jadi dikatakan di sana kita hanya ada bersenang lenang, tak ada apa dah, hanya bersenang lenang di singgasana yang terukir dengan permata yakut dan berbatu nilam, kan? Dan berbagai batu permata kelihatan basah berkilau. Singgasana itu terletak di pinggir sungai-sungai arak, di pinggir sungai-sungai susu, di pinggir sungai-sungai madu. Apabila disebut arak, tuan-tuan, dia bukanlah arak seperti yang ada di dunia, dan sebagainya, tapi arak di sana dikatakan arak yang di dunia ni, arak yang diharamkan, yang najis, tuan-tuan, memabukkan. Sementara arak di dalam surga, dia sungguh mengasyikkan, sungguh membahagiakan. Tapi siapa yang menjamah arak dekat dunia, dia takkan rasa arak di sana, tuan. Arak yang mengasyikkan, dan arak yang membahagiakan. Maka di samping itu, tuan-tuan, kelezatan arak ni, ia juga digambarkan bahawasanya kebebasan manusia daripada benda yang telah diharamkan ketika kat dunia. Jadi oleh kerana orang yang senantiasa membina ketakwaan terhadap Allah ni, tuan-tuan, dia senantiasa jaga pantang larang, kan? Dia daripada melakukan makan, minum benda-benda yang diharamkan macam arak tadi, tuan-tuan. Jadi surga ni dia menikmati arak yang sangat lezat serta tidak memabukkan. Minumlah sepuas-puasnya, tak ada lagi pantang larang.
Jadi tuan-tuan, maka kita dikatakan kehidupan kita dalam surga nanti insya-Allah tak ubahnya bagaikan raja. Kita akan dikelilingi oleh isteri-isteri yang azwajum mutahharah tadi, yang senantiasa suci, bersih, kan? Ayu, bermata jelita, dia bagaikan permata, bagaikan bintang kejora yang gemerlapan. Allahu Akbar. Mata isteri kita nanti itu macam bintang kejora yang gemerlapan. Kesemuanya dikatakan menimbulkan kebahagiaan. Maka yang paling hebatnya tuan-tuan, kerana dikatakan para isteri di syurga nanti dia tidak ada masalah. No problem. Tak ada masalah isteri-isteri kita di syurga. Walaupun ramai, dia tidak saling cemburu, dia tidak iri hati, dia tidak tamak seperti yang terjadi kepada para isteri di dunia ni. Dia tak cemburu tuan-tuan. Ramai Allah sediakan untuk kita nanti isteri ramai, tapi dia tidak saling cemburu antara satu sama lain. Kat dunia ni tuan-tuan, 2 orang je macam nak garam dunia ni dah tuan-tuan, baru 2 orang. Sebab apa? Sebab dia saling cemburu antara satu sama lain, kan? Dia saling iri hati. Siapa orang perempuan ni madu dia suka minum, tapi di madu jangan. Tuan-tuan, di akhir di surga nanti dia tidak ada cemburu. Dia tidak ada cemburu, kan? Mereka bersenang lenang dan tak pernah dilanda rasa jemu dan tidak pernah rasa bosan, lantaran dikatakan wajah ahli surga itu senantiasa riang, senantiasa tersenyum, berseri-seri, kan? Dan para isteri, perempuan sebagai ahli jannah nanti dikatakan kesemua muda remaja. Dia senantiasa suci, senantiasa suci, kerana mereka tidak didatangi haid, dan tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki, kan? Dia bukan seperti wanita rupawan pujaan biduanita yang semasa kat dunia ni tuan-tuan, yang terdiri daripada para artis, kan? Ataupun seniwati-seniwati. Begitu ramai lelaki yang menyentuh dia, kan? Dan begitu ramai lelaki yang menjamah tubuhnya, seolah-olah dia bukan milik suami dia seorang, dia milik orang ramai. Wanita-wanita cantik, kan? Dekat dunia ni dia seolah bukan milik suami dia seorang, juga milik peminat-peminatnya, tuan-tuan. Allah. Dia mendedahkan aurat. Tuan-tuan, saya ingat saya sebut ada Profesor Dr. Saidah Siraj. Dia buat surat terbuka. Dia sentuh seorang artis, tuan-tuan. Saya tak sebutlah nama artis, kan? Aib, kan? Sebab apa? Sebab dia kata artis ni akhir-akhir ni dia pakai kain tu dah terlalu sengkat, tuan-tuan. Dah terlalu sengkat, maknanya mempertontonkan betis dia tu, tuan-tuan. Dah terlalu sengkat. Itu ditegur secara terbuka dalam internet, tuan-tuan. Saya dah tegur secara terbuka. Yang mempertontonkan auratnya di khalayak ramai. Dia kata nanti kamu tak tertanggung, dia kata, sebab peha yang kamu dedahkan kepada yang bukan muhrim kamu tu, dia akan nanti mengadu di hadapan Allah. Peha kamu tu adu di hadapan Allah, yang kamu dia dipergunakan untuk dipertontonkan kepada lelaki-lelaki lain. Rambut kamu tu, dia kata, nanti akan mengadu kepada Allah semasa kat dunia kamu pertontonkan kepada khalayak ramai, padahal hanya suami kamu saja yang layak menikmatinya. Itu maka saya pernah sebutkan, tuan-tuan, di Eropah, tuan-tuan, ada seorang ulama sana. Apabila ditanyakan kepadanya, kenapa orang Islam ni perlu tutup aurat, perlu berhijab, dia kata, kan panas tu, dia kata, buka aje kan senang. Dia buat analogi yang begitu indah, begitu menarik. Dia ambil 2 biji gula-gula, tuan-tuan. Gula-gula. Yang satu gula-gula dibukanya, buka bungkusannya, yang satu tetap dalam bungkusan itu. Jadi yang dah dibuka ni dah ada semut, ada rabuk, ada macam-macam debu dah. Sekarang ni kamu nak pilih yang mana gula-gula ni kalau kamu nak makan? Yang dah buka ke yang masih dalam sampul yang dalam plastik? Mak Saleh tu kata, ni yang dalam plastik, yang dalam bungkus lah, dia kata.
Yang ni dah kotor dah, yang dah bersampah dah ni, dah berabuk dah. Macam itulah dia kata. Wanita-wanita yang mendedahkan aurat tak ubahnya macam gula-gula ni yang dah bersemut ni, dia kata. Yang dah berabuk ni. Dia kamu nak nikmati macam itulah. Ni wanita yang berhijab, dia kata tak ubahnya macam gula-gula yang masih ada dalam sampul lagi. Dia buat satu analogi yang menarik, tuan-tuan. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka disebutkan tadi sesungguhnya wanita-wanita ahli surga yang diantaranya terdiri daripada bidadari dan wanita-wanita salihah yang pernah menjadi isterinya semasa di dunia dahulu, kan? Adalah wanita yang senantiasa menjaga maruah, kan? Dan kehormatan dirinya, yang mereka itu tidak pernah disentuh oleh mana manusia dan jin kecuali hanya suami-suami mereka yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sahaja. Maka bidadari yang menjadi isteri ahli syurga nanti, tuan-tuan, dia senantiasa dalam keadaan suasana berhias diri dengan wangi-wangian yang harum semerbak. Mereka berjalan di atas ruang-ruang surga dengan pakaian yang labuh yang diangkat hujungnya oleh 70,000 pelayan-pelayan surga. Puan-puan nanti dalam surga, kan, puan-puan akan jadi wanita yang paling cantik. Puan-puan pakai baju pengantin tu, kan, dia punya ujung baju tu kan melesak ke bumi, diangkat oleh 70,000 pelayan surga. 70,000 pelayan surga. Allahu akbar. Jadi mereka senantiasa dalam suasana pesta meriah, bagaikan senantiasa menjadi pengantin yang sedang menuju ke pelamin. Maknanya setiap hari nanti kita di sana tak ubahnya bagaikan pengantin yang sedang menuju pelamin. Yang wanita tadi dia pakai baju pengantin tu, kan, baju pengantin yang ujung kainnya yang melesak ke tanah tu diangkat oleh 70,000 pelayan surga. Oh, indahnya ketika itu, Masya Allah. Tapi syaratnya untuk siapa? Mereka yang taat dan patuh kepada syariat perintah Allah semasa di dunia. Ya, jadi dikatakan berbagai kenikmatan surga yang Allah janjikan kepada hamba-Nya yang beriman dan beramal soleh, segalanya khabar gembira yang disampaikan oleh Nabi, ya, dan pasti diyakini oleh orang-orang yang beriman. Maknanya khabar-khabar gembira ini yang disampaikan oleh Nabi. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj, kan, Nabi dibawa untuk menziarahi surga. Rasulullah dipertontonkan dengan istana-istana yang megah, tuan-tuan, istana yang putih megah yang belum lagi ada penghuni. Tak ada penghuni lagi. Di antaranya ada satu istana yang begitu megah. Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, kepunyaan siapa ini wahai malaikat Jibril? Maka Jibril berkata, ini adalah kepunyaan seorang lelaki Quraisy. Akulah lelaki Quraisy, Rasulullah kata, bukan engkau, tetapi dia adalah kepunyaan Umar bin Khattab. Tuan-tuan bayangkan, Umar bin Khattab dia masih hidup di dunia, tapi mahligai untuknya dah siap dah dibina dalam surga. Yang kita punya tak siap lagi, tuan-tuan. Yang kita punya sekarang ni sedang buat, malaikat sedang tukang, malaikat kontraktor dia. Kita sedang buat mahligai untuk kita. InsyaAllah apabila kita mati nanti, siaplah mahligai untuk kita. Selagi kita tak mati, mahligai itu tak siap lagi, tuan-tuan. Macam mana, apa material bangunan mahligai itu, kan? Dia punya simennya mungkin istighfar yang kita baca. Dia punya tiang mahligai kita mungkin solat jamaah, solat berjamaah yang kita hadiri. Tu kita sekarang ni tengah malaikat suruh tukang, duk jadi kontraktor sedang bangun mahligai. Tapi Umar bin Khattab menariknya untuk sahabat Nabi ni, tuan-tuan. Dia tak mati lagi, tapi mahligai untuknya dah siap dah dalam surga. Allahu akbar. Sehingga perkara ini dikhabarkan kepada Umar, wahai Umar, ketika aku menziarahi surga, aku ditunjukkan satu mahligai yang indah, kata Rasulullah. Aku tanyakan kepada malaikat Jibril, kepunyaan siapa? Mereka kata, kepunyaan engkau wahai Umar. Ketika itu aku nak cuba masuk untuk meninjau-ninjau dalam mahligai tersebut, tapi aku malu sebab orang yang punya tak masuk lagi. Rasulullah kata macam tu. Maka ketika itu berderailah air mata Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, kenapa kau tak masuk?
Aku jadi Umar seperti ini kan kerana engkau, kerana Islam yang engkau bawa. Aku ni ya Rasulullah, satu ketika sebelum aku Islam, aku pernah menghunuskan pedang untuk memancung lehermu. Umar kata macam tu. Allahu Akbar. Indahnya untuk sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dan mudah-mudahan tuan-tuan kita dan saya senantiasa mempersiapkan diri untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Imam Ghazali menyebutkan apabila cerita pasal syurga ni tuan-tuan, Imam Ghazali kata tak ada cara lain, dia kata, untuk nak dapatkan khabar yang sempurna berkaitan tentang syurga ni tuan-tuan, kecuali kamu membaca Al-Quran. Hanya Quran saja yang boleh menggambarkan cerita ini. Di antaranya apabila kita baca surah Al-Waqi'ah, dia kata. Kita baca surah Al-Waqi'ah, diceritakan pasal surga, ceritakan pasal neraka. Dan kita baca surah Ar-Rahman. Di antaranya Imam Ghazali kata, Allah kata, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat yang manakah yang kau nak dustakan? Allah kata. Fa bi ayyi ala'i, Allah urang banyak kali dalam surah Ar-Rahman, maka kurnia Tuhan yang mana lagi yang hendak kamu dustakan. Allahu. Jadi baca surah Al-Waqi'ah, baca surah Ar-Rahman, kata Imam Ghazali, kita dapat khabar secara jelas, khabar tentang akhirat, tentang surga, tentang neraka daripada Al-Quran. Okey, muslimin muslimat, saya rasa itu saja sebagai renungan pada pagi ini. Mudah-mudahan ianya ada manfaat untuk saya dan kita semua. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So far from you, yet to